Lepas tu adik-adik saya kalau nak datang rumah saya, nak makan ke, nak tidur ke, nak ziarah ke, nak bincang-bincang masalah berapa ke, dia takkan datang pada hari Khamis dengan hari Sabtu. Dan saya dah buka cerita sekarang. Pernah dulu sekali, dia memang mengikuti cerita tersebut. Minggu lepas tu lah, minggu lepas punya cerita. Jadi hari ni, minggu ni punya cerita nak tengok lah sambungan perjalanan pengamuk. Lepas tu tengah makan, dah, pukul 9 lah. Tekan TV 3. Saya tahu apa? TV 3 berapa? Cerita tu? No. Alamak, nak tengok perjalanan pengamuk lah. Duduk luar banyak ikut jumpa lah. Alamak turun lah, tak ada. Saya tak bagi. Sampai lah pada dia orang dah tahu prinsip saya. Mana kalau nak buat perjumpaan keluarga, hari Khamis, hari Sabtu memang tak buat. Saya tak bagi masuk cerita tu. Anak saya tak bagi dedah dengan benda-benda tersebut. Sebab dia cerita khurafat, cerita yang boleh merosakkan akidah. Cerita itu ni dia lebih pada hiburan, lebih pada nak keuntungan. Tapi dalam masa yang sama telah merosakkan akidah kita dan anak-anak. Jadi roh ni nak datang. Kemudian bila roh ni nak turun balik ke bawah, roh yang dah mati ni nak sampai ikut. Ketika itu Allah ikat roh yang telah mati ni ke atas. Jangan turun. Lepas tu bila kita roh ni masuk ke dalam badan kita, kita celik mata, buka mata, oh nampak rumah kita balik. Memang bilik kita. Lepas tu kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda kita bertakwa kepada Allah. Pasal Allah kita roh hari ni hidup. Bayangkan kalau roh kita bila nak turun je, Allah kata, dasar tak payah turun azab dah tak. Apa jadi dasar-dasar Allah tu? Siram dengan air panah dia pun tak gerak. Pasal dah mati. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah beri kesempatan kepada kita untuk hidup pada hari itu, maka kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk tambah pahala kita, tambah saham kita pada hari itu juga. Sebab Islam tidak ada konsep MNN. Apa konsep MNN? Ada masa ni 20 minit. Patut boleh baca Quran. Esoklah MNM ini, okey, mana kau masuk ahli RM50, kemudian kau maintain setiap bulan 200 PB. Sampai bulan ke-6 kau dapat bonus RM3. Nampak dia dah cerita sampai bulan ke-6 tu, tapi Islam tak dapat. Hari ini Allah beri kita nyawa satu hari. Hari ini lah kita kena sungguh-sungguh buat pahala, sungguh-sungguh buat amalan, sungguh-sungguh tambah ganjaran. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengah makan sekalipun, kita berdatang, cik tolong cik, dia bulu. Kita nak bina masjid, cik. Jangan kita kata, oh tak nampak aku tengah makan. Besok. Ada. Takut-takut besok sembarang. Takut-takut tak dia mati, kita mati. Tak sembarang. Sebab tu Ibn Umar kata, bila kita berada di waktu pagi, jangan tunggu petang. Bila berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Jangan tunggu malam. Malam jangan tunggu pagi. Lepas tu bila ada orang datang, musik-musik datang, kita nak buat program, kita nak buat, kita minta ilmu untuk ni. Kalau musik, bulan depan dah. Walaupun ada RM10, pergi lah RM10. La tahkiranna al-hasa fa innal jibal yuladu bil hasa. Jangan pandang kecil pada batu kerikil tu. Jangan pandang kecil pada duit RM10 yang kita nak derma ni. Kerana gunung yang besar itu terbina daripada batu kerikil. Setakat RM10 pun, kalau dalam poket ada RM10, pergi RM10. Sebab hari ni punya kerja, takut besok tak sempat. Itu konsep yang kita kena amal dalam diri kita setiap masa. Ada peluang hari ni buat. Bulan depan dah, hujung bulan dah, tak gaji ya. Walaupun tak gaji, bohong sangat dalam dompet langsung tak ada isi. Bohong sangat. Walaupun belum gaji. Pasal apa tak tunggu gaji kan? Alah, masa habis nak gaji boleh bagi banyak sikit, 500 ke. Tapi dia gitu pula. Kalau belum sampai lagi dia dah meninggal macam mana? Tak kira lah jajak. Wah, RM20 dah. Tak apa, RM20 pun. Pergi lah. Dapat RM20 tu, banyak parti kita besok. RM20 tu digunakan untuk buat masjid. Kita tetap dapat pahala tu. Tetek setiap masa. Sebab RM20 tu ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, masa yang dibutuhkan telah tamat. Saya nak sebut satu lagi. Sebab kalau kita dengan pidato ni, lepas masa tamat ni dah tak kira dah ni. Jadi tuan-tuan nak dengar apa, tak nak dengar pun tak apa. Satu hadis saya nak sebut tentang sedekah yang paling besar ganjaran pahala. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, ayu sadaqatin a'zam ajran.
Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar ganjaran, paling besar pahala? Sedekah ni banyak tuan. Ya, bila masa kita boleh sedekah, pada contoh doa lah. Kan? Ya Rasulullah, bilakah waktunya yang makbul doa, yang maknanya doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia waktu dia dalam masa 24 jam, satu ketika suatu masa Allah akan buka hijab antara Sidratul Muntaha Baitul Ma'mur sampailah kepada langit dunia, sampailah kepada kita. Hijab Allah buka dalam 24 jam sekali. Sebab itu jangan kita suka-suka kata anak, kau ni perempuan betul lembu, perempuan betul lembu. Kau kata gitu. Perumpamaan pun dah salah. Sebab lembu tak berbalas kami. Cuba tengok. Kalau time-time maghrib kan, lembu berduyun-duyun balik kandang tu lah. Bok, bok. Tapi manusia, kita buat pelongkang, sampai jalan salam. Dia menyanyi, siapa yang berbalas? Lembu ke manusia? Manusia. Lembu balik rumah, balik kandang dia. Kita orang Hamzah dulu, tak geti-geti nak balik. Kita nak kata anak itu, kata anak-anak itu. Satu hari ketika kita kata tu, waktu yang bertepatan dengan hijab Allah dibuka, berbalik betul-betul. Yang kata gitu kan. Jangan sebut benda-benda tak baik kepada anak. Patut kita doakan dia, kita sebut benda-benda yang baik aja sentiasa. Kalau pun dia buat salah, kita sebut benda yang baik. Supaya dia mana tahu ketika disebut itu hijab terbuka, maka kita anak kita jadi anak yang baik. Dan di antara waktu yang doa yang dimakbul juga, pada waktu yang mustajab doa yang waktu ketika sujud. Sujud tu adalah waktu yang paling hampir seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata, fa'aksir doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Ketika rukuk, perbanyakkan tasbih. Lepas tu di antara bacaan rukuk ni, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, lepas tu subuhul qudus wal subuhul qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Itu pun bacaan dalam rukuk. Itu semua tasbih. Rukuk perbanyakkan tasbih. Tapi sujud perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalam waktu doa, ini dalam bab sedekah. Sahabat apa Nabi SAW ditanya oleh sahabat, apakah dia sedekah yang paling besar ganjaran dia? Dan Nabi kata sedekah yang paling besar ganjaran dia ialah anta saddaqa wa anta sahih. Satu. Kamu buat sedekah dalam keadaan kamu sihat. Sebab apa tuan? Sebab biasanya orang sihat ni susah nak sedekah. Bila dah masuk hospital, baru dia nak sedekah. Nak bila doktor kata apa? Cek kena barah hati, barah otak, peringkat keempat, 3 bulan jalan. Baru terfikir nak sedekah, baru terfikir nak infak, baru terfikir nak beri itu, nak beri ini. Tu sedekah yang paling afdal, pahala dia paling besar ganjaran dia Nabi kata ketika sihat. Kemudian syahid. Tadi syahid. Syahid ni maknanya ketika kita suka pada harta. Suka pada harta. Ui, suka je duit dalam bank banyak tu, 80,000. Ui, tengok duit ni lah, asyik usaha ni, asyik usaha ayah ni, tengok ni. Dah 800,000 dalam bank. Ui, suka je tengok duit. Ui, suka je kereta. Ui, suka je rumah. Bila dapat gaji, dapat bonus kan, bila bos kata, okay, gaji tu masuk, berserta dengan bonus 24 bulan. Ui, banyak. Bonus 24 bulan, 2 tahun. Saya kerja kan berhenti. Maka lepas 2 tahun kita balik. Tengok kat bank, ui, berapa angka tu? Banyak dia, ui, suka tu. Dalam keadaan suka pada harta, sehat, suka kepada harta, ni waktu yang bila kita beri, bila kita derma, pahala derma kita, pahala sedekah kita mempunyai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika apa? Ketika takhsyal faqra, maknanya ketika kita takut kepada kepapaan. Cik, kalau cik kita surau kita semua siap dah kita cik. Semua saya masjid kita sudah siap dah. Tinggal nak beli speaker je cik. Speaker je tak cukup lagi. Lain semua siap masjid, tersegar pindah ni, batu mama bagi semua siap lah. Dan boleh sembahyang dah. Speaker je sebab tak boleh nak azan. Berapa speaker ni tu ni? Speaker ni harga 3,000 je. Kita dah fikir. Kita kata dengan rumah abang. Kita dengan rumah. Ya, duit abang ada 15,000. Bagi 3,000 dah tinggal 12,000. Sudah sikit tinggal lah. Takut apa ni? Takut apa? Takut dalam mana takut miskin, takut apa, takut harta tu berkurang, takut harta tu hilang. Bila ketika itu berlaku, beri je. Sebab apa? Sedekah ketika itu besar ganjaran itu. Dan ketika apa? Dan juga ketika yang keempat, watak ulul rina, ketika kita masih lagi mengharap-harap pada kekayaan.
masih mengharap kepada kekayaan. Inilah 4 keadaan tuan. Nabi SAW kata, yang mana bila kita berada dalam 4 keadaan tadi, kita beri sedekah ketika kita berada pada salah satu daripada 4 keadaan tadi, maka kita punya pahala sedekah kita lebih besar daripada orang lain. Lebih besar daripada orang yang dulu kat hospital tu, sebelum dia sakit, dia tak nak sedekah, tapi dah sakit, baru dia nak sedekah. Maka ketika itu, boleh beri sedekah, tak ada masalah. Tapi pahalanya amat sedikit dengan dia. Berbeza dengan orang yang sedekah ketika dia sihat. Sebab apa? Bila orang sihat ni, dia akan fikir macam-macam untuk dia buat dengan duit. Betul tak? Kita nak pergi melancong, kita nak pergi situ, nak pergi sini, nak beli itu, nak beli ni, nak pergi shopping, nak pergi macam lah. Dia banyak. Jadi bila aku lah sedekah ni duit sikit, dah tak boleh nak pergi melancong. Tapi bila dah sakit, dia tak fikir dah melancong. Betul dia tak heran duit ni 5 juta pun pergilah. Berapa orang nak 2 juta, ambil 2 juta. Jadi sedekah masa tu, walaupun kita berikan nilai yang banyak, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kurang nilai dia. Boleh beri tapi kurang nilai dia. Jadi sedekah kita sekarang tuan-tuan, sekarang ni berada dalam surau ni, semua dalam keadaan sehat, semua di antara kita mesti suka kepada harta. Semua di antara kita mungkin ada di antaranya yang takut kepada kepapaan, dan mungkin di antara kita juga ada di antaranya yang masih lagi nak kepada kekayaan, ingin kepada kekayaan demi kekayaan. Jadi ketika inilah bila kejap lagi kalau kursi semua nanti, malam ni kita minta setiap seorang beri 1,000. Jangan depannya dia keluar. Belum dengar kursi semua dah, dia keluar dulu. Gitu lah. Kenapa? Karena yang paling pentingnya, biarlah sedekah kita itu menjadi saham untuk kita di akhirat. Kerana kita bimbang nanti bila kita nyawa kita dah sampai, ajal kita dah sampai, tak ada masa lagi nak untuk kita melaksanakan apa amal ma'ruf nahi munkar. Kita nak sedekah pun dah tak boleh, nak derma pun dah tak boleh, nak buat kebaikan pun dah tak boleh, nak buat apa saja semua dah tak boleh. Pasal mati ni tidak ada siapa pun yang tahu bilakah dia akan mati. Tak siapa itu. Bila kita tak tahu kita ni nak mati bila, maka sebab tu kita kena senantiasa bersiap sedia. Asal ada saja perkara-perkara yang boleh membawa kepada ganjaran di akhirat, saham di akhirat, buat. Lepas tu dalam Quran disebut fastabiqul khairat. Apa maksud fastabiqul khairat? Dan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu dalam memohon keampunan ke atas Tuhan kamu. Maknanya buat amal baik banyak-banyak, amal ketaatan banyak-banyak supaya dapat keampunan dari Tuhan. Allah sebut wasari'u, bersegera. Sebab apa? Wasari'u? Sebab apa bersegera? Sebab bimbang tak sempat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Pasal apa berlumba? Pasal bimbang tak sempat. Lumba ni mana ada lumba lambat? Lumba cepat. Kura-kura dia lumba lambat. Itu pun dia menang. Cikgu dongeng. Kan? Tapi lumba ni dalam buat kebaikan, lumba mesti cepat. Cepat maknanya. Berebut-rebut. Kan Nabi zaman-zaman Nabi, bila Nabi sebut tentang infak je, berebut orang nak sedekah. Kita kena gitu lah. Pengusi tak payah cakap, tunjuk gambar je. Okay, dah sedekah. Ini puas pengusi cakap, buih kat sini. Orang lain begini. Dan di sini tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Ustaz, saya bukan berniat zalim pada Ustaz. Sebenarnya malam ni kita semua nak bagi intro je Ustaz ni. Lepas ni nanti kita punya biro dakwah akan hubungi Ustaz. Lepas ni kita pun ada program regular bulanan dan kita boleh jemput salah seorang daripada tuan guru di tempat kita ya. Jadi saya tertarik betul dengan tazkirah Ustaz tadi dan bersemangat ni. Saya saudara-saudara dan saudara-saudari turut bersemangat. Bila yang Ustaz mention tadi, kita jangan pandang kecil ya, apa sumbangan yang kita boleh bagi. Kerana daripada sumbangan kecil kita itulah akan terbentuknya satu macam masjid yang kita akan bina bersama nanti ya. Jadi saya kira banyak sumbangan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan. Jadi untuk kita dapat tahu lebih lanjut berkenaan dengan projek pembenahan masjid ini, bersama kita pada malam ini ialah di Jawatan Kuasa Kerja yang diketuai oleh Saudara Mas Nizam. Kita juga ada bersama kita setiausaha yang begitu gigih
daripada permulaan kita mulakan projek ini sehingga sekarang yang mana kita telah dimaklumkan dah kumpul dekat dengan 1,5 juta. Nah, itu baru soft promotion ni, belum kita buat promotion yang lebih pesat seperti ini ya. Jadi kita juga ada bersama kita pada malam ini ialah arkitek daripada syarikat arkitek, iaitu diwakili oleh Saudara Nasrullah. Jadi saya serahkan majlis ini kepada Saudara Maslidah. Terima kasih kepada Tuan Haji Mak Aziz, pengurusi Surau Setiara.